Yang kedua, Nabi kata, walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi, yakni qarnah. Nabi kata orang yang kedua yang paling jahat dalam dunia, Nabi kata ialah orang yang guna pedang katuk kepala hang. Dia kata dekat Sayyidina Ali. Benda tu tak jadi lagi, tuan-tuan. Nabi SAW sudah sebut. Maknanya Nabi nak abang kat Sayyidina Ali, Ali jaga baik-baik, hang akan jumpa benda ni. Satu orang lelaki mai, kemudian dengan parang dia parai kepala Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam syarah cerita apa? Kena rebeh ni sebelah ni, makan sebelah ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi SAW kata laki-laki itu laki-laki jahat dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa tuan-tuan laki-laki yang kedua yang jahat ni? Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam, ataupun dikenali dengan nama Ibnu Muljam. Tuan-tuan, siapa dia Abdurrahman bin Muljam ni? Siapa dia Ibnu Muljam ni? Orang jahat ke? No. Bila baca kisah Abdurrahman bin Muljam, orang yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Ali ni. Waktu Sayyidina Ali keluar daripada rumah, masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia keluar daripada rumah nak pergi sembahyang subuh, dia tunggu. Bila Ali keluar aja, dia main dengan parang dia, sambil dia takbir dan sambil dia baca ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, dia bagi Sayyidina Ali. Siapa dia ni? Abdurrahman bin Muljam ni yang sanggup pi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang Ali ini bukan sahaja sepupu Nabi, bukan sahaja dia ni anak Abu Talib, bahkan dia menantu Nabi SAW dan sepupu Nabi SAW. Dia sahabat yang kedua masuk Islam selepas daripada Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi jadi Nabi, orang hak pertama Islam di depan Nabi ialah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Ali bin Abi Talib, yang Nabi SAW kata Ali ni minni. Nabi kata Ali ni daripada keluarga aku. Dia boleh pergi bunuh Sayyidina Ali sambil baca Quran, dia bunuh. Abdurrahman bin Muljam ini dia Ahlul Quran. Abdurrahman bin Muljam ataupun Ibnu Muljam yang bunuh Sayyidina Ali ni, dia ni Ahlul Quran. Dia alim Al-Quran. Bahkan semua orang mengiktiraf dia, termasuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Muljam ni satu orang abid, satu orang yang cukup kuat ibadah, siangnya puasa, malamnya qiyam. Oh, tuan-tuan, takut tuan-tuan. Cuma masalah dia ni, dia tidak cukup faham tentang agama. Alim Quran tu satu bab, faham agama tu satu bab. Nampak tuan? Jangan salah faham. So kita doa lepas habis kuliah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan, bagilah kami ni jadi faqih, jadi faham agama. Kita nak kena faham agama macam mana yang Nabi mau kita faham. Kita tidak boleh faham agama mengikut faham kepala otak kita. Kita kena faham agama mengikut macam Nabi mau kita faham. Bila kita silap ambil jalan, kita rasa macam kita religious, kita rasa macam kita orang yang beragama. Rupa-rupanya pahaman kita silap. Bukti dia Abdurrahman bin Muljam, dia seorang muqri'. Muqri' ni gelaran kepada orang yang ahli dalam baca Quran dan Quran ni. Dia mengajar Quran kepada sahabat-sahabat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu recognize dia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kira mengiktiraf dari segi keilmuan Abdurrahman bin Muljam.
dalam bidang Quran. Maka Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman bin Muljam sebagai wakil kerajaan Islam di Madinah, hantar dia pergi ke Mesir untuk mengajar Quran di Mesir. Pada masa itu gubernur Mesir ialah Amru bin Al-As, sahabat Nabi, dia gubernur Mesir. Amru tulis surat kepada Sayyidina Umar, dia kata tak ada ke siapa-siapa yang alim, yang muqri Quran, hantar mai. Dia kata aku perlu orang macam ni di Mesir untuk nak ajak Quran kepada orang Mesir. Dan ramai-ramai hak ada. Umar pilih Abdul Rahman bin Muljam hak bunuh Sayyidina Ali ni. Pasal apa? Pasal keilmuan dia di dalam Al-Quran diiktiraf oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab. Orang hebat, tuan-tuan. Masa dia dihantar nak pergi ke Mesir tu, Umar tulis surat bawa bagi dekat gubernur Mesir kepada Amru bin Al-As. Bagi surat daripada Amirul Mukminin, khalifah pada masa itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam surat tu Umar tulis apa? Umar kata aku kirim kepada kamu satu orang yang saleh, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Umar tulis dalam surat tu, tolong muliakan dia. Sayyidina Umar tulis dalam surat dekat Amru bin Al-As, tolong muliakan Abdul Rahman bin Muljam ini. Sediakan satu rumah untuk dia tinggal dan menjadi tempat untuk penduduk Mesir belajar Quran daripada dia. Umar tulis surat macam tu. Mana bukan setakat mengiktiraf, disertai dengan satu surat terhadap dia ni. Dan Abdul Rahman bin Muljam bila sampai di Mesir, dia mengajar orang Mesir dan sebagainya. Dalam pada dia duduk di Mesir, tuan-tuan, tiba-tiba masuk dalam otak dia pemikiran dan fahaman Khawarij, masuk dalam kepala dia. Dia mula duk jadi tak setuju dengan khalifah-khalifah Islam. Dia dah mula dah. Sebab apa? Benda ni dah doktrin masuk. Benda ni dah doktrin masuk dalam kepala dia. Dan akhirnya dia terpengaruh dengan fahaman Khawarij. Khawarij ni, tuan-tuan, mereka ni siapa, tuan, golongan Khawarij ni? Khawarij ni dia siapa pun dia tak setuju. Hamai siapa pun semua dia tak setuju. Dia yang betul. Ini Khawarij. Benda tu masuk dalam kepala Abdul Rahman bin Muljam, yang kita cerita hebat dia, yang kita cerita dia diiktiraf oleh sahabat-sahabat, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Cerita ni hak kita duk baca ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab, tapi kitab Arab, dia tajuk dia Al-Ghulu Mazahiruhu Asbabuhu Ilajuhu. Muhammad bin Nasir Al-Uraini yang tulis kitab tu. Al-Ghulu maksudnya apa? Melampau. Sifat melampau. Tuan boleh tengok dalam Facebook hari ni berapa ramai orang ghulu dia ada dalam Facebook ni. Berapa ramai. Dia duduk atas parti apa, dia duduk atas fahaman apa, tu dia simpan kat dia. Tapi tulisan dia dalam Facebook tu ghulu, melampau. Sampai siapa saja yang tak setuju dengan jalan dia, dia maki sampai tak ada reserve. Kita boleh tengok dalam Facebook, balik sekali boleh baca. Ini sifat al-ghulu, sifat melampau yang Nabi tak mau ada dalam kalangan umat dia. Dan sifat ghulu ini dia mai kok mana, apa sebab yang orang pergi jadi ghulu dan macam mana nak merawat penyakit ghulu ini. Ada buku dia. Tuan-tuan pernah dengar nama Imam Az-Zahabi? Oh, ini orang hebat, tuan-tuan. Dia antara muhaddis, dia antara ulama hadis hebat yang boleh mentakhrijkan hadis. Dia boleh kata hadis ini sahih, dia boleh kata hadis ini hasan. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi tulis di dalam kitab dia tentang Abdul Rahman bin Muljam ni, yang Sayyidina Umar iktiraf dia, hantar dia pergi jadi guru mengajar Quran di Mesir, yang akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali ni. Kata Imam Az-Zahabi, dia kata Abdul Rahman bin Muljam ini seorang ahli ibadah yang cukup taat kepada Allah. Imam Az-Zahabi kata, dia punya starting dia macam tu. Tetapi sayang, Imam Az-Zahabi tulis, tetapi sayang, dia kata pasal apa? Akhirnya Abdul Rahman bin Muljam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati cukup tak elok. Pasal apa? Pasal dia sudah silap pergi bunuh satu orang, iaitu Ali bin Abi Talib.
Kalau hang bunuh orang lain pun berdosa. Ini hang pi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini menantu Nabi yang Nabi pilih untuk menikah dengan anak kesayangan dia, Fatimah binti Rasulillah. Hang pi bunuh dia. Allahu Akbar. Imam Az-Zahabi kata apa? Sayang satu orang yang bermula dengan satu orang yang berilmu dan kuat ibadah, tiba-tiba berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Dan kata Imam Az-Zahabi apa dia? Kesian kepada Ibnu Muljam ini. Pasal apa? Pasal dia yakin dia bunuh Sayyidina Ali itu betul. Allahu Akbar. Apa punya fitnah sudah kena dekat dia. Waktu dia bunuh Sayyidina Ali itu, dia bunuh sambil dia duk baca ayat Quran. Dia yakin kata tindakan dia membunuh Ali ini betul. Hak ni yang kita takut, tuan-tuan. Mukadimah kita mula dengan apa? Dengan tuntutan menuntut ilmu. Nabi SAW kata apa? Siapa yang mendengar hadis, menghafaz hadis, kemudian menyebarkan hadis, Allah janji Allah akan bagi dekat dia muka yang jernih bercahaya. Hadis tu nak cerita apa? Nak suruh kita tuntut ilmu. Akhirnya kita bawa satu contoh apa dia? Orang yang bunuh Sayyidina Ali, nama dia Ibnu Muljam ataupun Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang alim tentang Quran, bahkan diiktiraf oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba dia boleh tergeliat, dia boleh terpesong, dia boleh divert fahaman Islam dia sehingga menyebabkan dia mati dalam keadaan macam tu. Yang ni yang kita takut. Minta Allah tolong kita. Kesimpulan daripada mukadimah kita yang pertama, belajarlah ilmu yang benar dan sahih. Belajar hak betul. Takut tuan-tuan ni hak duk mengaji lah ni macam-macam yang duk ada. Starting cantik, beginning dia cantik, jatuh gaung. Belajarlah ilmu yang benar dan sahih. Dan yang benar itu al-haqqu min rabbikum. Benar itu daripada Tuhan kamu, yang main daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, buatlah amalan berdasarkan ilmu yang betul. Dan nak buat apa-apa amalan, cek dulu, pastikan ini memang ada sumber Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, cuba sedaya upaya ikhlaskan diri. Dengan agama ni kena ikhlas. Tak mau main-main, tak mau wayang-wayang, tak mau drama-drama. Agama ni ikhlas kita dengan Allah. Yang keempat, jauhilah sifat ghulu ataupun sifat melampau. Tak mau. Kita benci satu orang, jangan benci sampai habis. Mungkin satu hari kita suka kat dia. Kita suka dekat orang, jangan suka habis-habis. Mungkin satu hari kita jadi tak setuju dengan dia. Apapun, kita ambil mu'tadil, kita ambil moderate. Sederhana. Yang kelima, banyakkan berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Minta Allah janganlah bagi kita diverted, terkeluar daripada jalan lurus. Yang keenam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikurniakan husnul khatimah. Allah bagi dekat kita kesudahan yang cantik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.